Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Kembali bersama saya Hafizah Munirah Mahrab dalam Buletin Ukas edisi malam 4 Ogos 2020. Berita utama, anggota Perkhidmatan Kerajaan Negeri Sarawak hari ini telah mengadakan majlis sambutan hari lahir ke-70 tahun Ketua Menteri Datuk Patiki Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg di Wisma Bapa Malaysia. Majlis tersebut telah disediakan dengan upacara memotong kek dan penyampaian cenderahati kepada Ketua Menteri. Sebelum itu, pada sebelah pagi, Datuk Patiki Abang Zohari turut diraikan oleh warga kerja pejabat Ketua Menteri Sarawak, pengurusan Yayasan Sarawak dan anggota Kabinet Kerajaan Negeri Sarawak yang diketuai Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas. Hadir sama isteri Ketua Menteri Datuk Amar Hajah Jumaani Tun Tuanku Haji Bujang, Timbalan-Timbalan Ketua Menteri, Menteri dan Menteri Muda, Setiausaha Kerajaan Negeri, Setiausaha Persekutuan, Timbalan-Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri dan Ketua-Ketua Jabatan. Berita seterusnya mengenai penyerahan kad emas kenyalang KGC di Kuching. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak KPWKM Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah, sejumlah 3,595 KGC telah diserahkan kepada 14 Dewan Undangan Negeri DUN di bahagian Kuching untuk diagihkan kepada penerima di kawasan masing-masing. Katanya setiap adun dan wakil kawasan boleh menghubungi penerima kad berkenaan bagi mendapatkannya segera. Ujarnya KGC ini memberikan pelbagai inisiatif kepada warga emas seperti diskaun atau yuran percuma untuk barangan termasuk perkhidmatan ditawarkan oleh agensi kerajaan, swasta dan pusat komersial yang menjadi rakan strategik kad itu. Sehingga kini sebanyak 89 rakan strategik kad bersetuju untuk memberikan potongan harga, diskaun atau perkhidmatan berkaitan. Selanjutnya, sejak mula dilancarkan pada 7 Mac 2020, KPWKM telah menerima 169,850 permohonan setakat 31 Julai. Menurut Datuk Seri Fatimah yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat, dalam sidang media sama, permohonan boleh dibuat menerusi manual atau secara dalam talian. Jumlah permohonan secara manual untuk KGC setakat 31 Julai adalah sebanyak 161,761 permohonan, manakala jumlah permohonan secara dalam talian bermula Mei hingga kini sebanyak 8,089 permohonan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 100,903 kad yang dicetak dan 16,964 kad telah diagihkan setakat ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah juga menegaskan setiap pemohon perlu mengisi maklumat lengkap seperti nombor kad pengenalan, nombor telefon, alamat dan dokumen lain bagi membolehkan pihaknya menghubungi penerima dengan lebih cepat. Sementara itu, beliau juga turut memaklumkan permohonan KGC kini boleh dipohon melalui aplikasi iSarawak Care bagi membantu mempercepatkan proses permohonan kad tersebut, dan aplikasi ini juga memudahkan kementerian menyampaikan maklumat bantuan kepada pemohon dan sebagainya. Katanya aplikasi tersebut telah dilancarkan oleh Ketua Menteri Sarawak pada 8 Mac 2019 sebagai inisiatif ke arah digitalisasi untuk Sarawak. Berikut pula mengenai anak Sarawak Datuk Goh Leng Chua yang telah dilantik dan merupakan salah seorang daripada 6 ahli lembaga pengarah Institut Keusahawanan Negara INSCAN yang baharu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam kenyataan media pada Isnin berkata, pelantikan itu berdasarkan lantikan profesional dalam pelbagai latar belakang sektor korporat. Mengenai pelantikan 6 ahli lembaga pengarah INSCAN yang baharu, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi melahirkan keyakinan dengan kredibiliti kepimpinan ahli lembaga pengarah INSCAN yang baharu ini. Ia akan memperkukuhkan lagi barisan pengurusan tertinggi sedia ada dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawab yang diamanahkan dengan berkesan dan memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat dan usahawan mikro khususnya. Berikutnya,
Masalah utama yang dihadapi pihak sekolah dalam mendepani pandemik COVID-19 ialah berkenaan dengan pelitup separuh muka dan cecair pembasmi kuman yang tidak mencukupi untuk pelajar sekolah. Adun Serembu Mirosimuh berkata beliau amat berharap Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kerajaan Sarawak membantu sekolah-sekolah di negeri ini menyediakan bantuan berupa pelitup muka dan cecair pembasmi kuman kepada sekolah bagi bersama mencegah penularan wabak tersebut. Saya berharap sangat supaya pihak Kementerian Pendidikan terutama sekali dapat membantu dengan menaikkan sedikit bantuan kepada sekolah-sekolah terutama sekali di negeri Sarawak ini supaya bantuan-bantuan berkenaan dengan pelitup muka dan juga hand sanitizer ini dapat diberi kepada sekolah. Pihak sekolah tidak meminta bantuan dari segi kewangan. It's good enough to give them in kind, macam pelitup muka dan juga hand sanitizer. Kalau boleh juga saya sarankan kepada Kerajaan Negeri Sarawak sendiri di bawah SDMC supaya mengambil sedikit inisiatif untuk membantu sekolah-sekolah kita di Sarawak ini yang kekurangan dari segi pelitup muka dan hand sanitizer supaya sedikit meringankan beban sekolah dan juga ibu bapa yang menghantar anak-anak ke sekolah. Beliau berkata demikian selepas bertemu dan mengadakan perbincangan dengan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Paku, Ambrose Janit dan penyerahan pelitup separuh muka di SMK Paku Bau pada Isnin. Katanya lagi pelajar-pelajar memerlukan satu pelitup separuh muka sehari dan ini mendatangkan masalah bagi keluarga yang tidak mampu. Dalam hal itu, Miro telah menyerahkan 50 kotak pelitup separuh muka kepada sekolah tersebut untuk digunakan oleh para pelajar dan kaki tangan. Seterusnya pula mengenai penganjuran Hari Integriti 2020. Pustaka Negeri Sarawak akan menganjurkan Hari Integriti 2020 yang bertemakan Integriti dalam Dunia Digital esok 5 Ogos 2020. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan hari ini, program itu merupakan salah satu pengisian untuk sambutan ulang tahun ke-20 Pustaka Negeri Sarawak yang bertujuan untuk memberi pendedahan berkaitan integriti khususnya kepada staf Pustaka Negeri Sarawak dan juga penjawat awam dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. Satu forum integriti dalam dunia digital akan diadakan dengan menampilkan 2 orang panel Ketua Pejabat Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMM Wilayah Sarawak dan Pegawai Siasatan Union Jabatan Ketua Menteri Zulhairi Zaidil. Tema integriti dalam dunia digital ini dipilih adalah kerana banyak transaksi dalam talian telah dilakukan oleh penjawat awam semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikeluarkan pada Mac 2020 yang lepas. Antara topik-topik yang akan dibincangkan oleh mereka ialah pengurusan mesyuarat secara maya, pelaksanaan bekerja dari rumah dan transaksi pembelian dan pembayaran secara dalam talian. Antara objektif Hari Integriti ini diadakan adalah untuk mendapatkan pandangan pakar berhubung isu integriti semasa Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan untuk memberi pendedahan dan kesedaran berkaitan integriti dalam perkhidmatan awam dan untuk mengukuhkan pembudayaan dan pelaksanaan integriti dalam menjalankan tugas sebagai penjawat awam. Forum ini akan disiarkan secara langsung melalui aplikasi Zoom webinar dan Facebook rasmi Pustaka Negeri Sarawak bermula jam 10 pagi hingga 11.30 pagi pada 5 Ogos 2020. Sekian bersama saya Fizah Munirah dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Sebelum mengakhiri buletin, kami warga UKAS ingin mengucapkan selamat menyambut hari lahir kepada Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Haji Hopeng. Semoga dipermudahkan segala urusan dalam mentadbir Sarawak dan sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik. Salam UKAS.